Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ini kita masuk kepada ayat yang baru yang berkaitan dengan at-taqwa, yaitu ayat dalam surah Muhammad ayat 36 dalam surah Muhammad. Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Surah Muhammad juzuk yang ke-26 ayat yang ke-36. Innamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia ini, ataupun sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun, merupakan permainan, walahwun, dan hiburan. Wa in tu'minu, dan jika kamu semua beriman, wa tattaqu, dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, nescaya Ia akan memberikan kepada kamu semua pahala-pahala kamu. Wala yas'alkum amwalakum, dan Dia tidak meminta kepada kamu semua harta-harta kamu. Allah tak minta harta yang kita miliki secara keseluruhan. Dia hanya minta sikit saja, iaitu zakat, untuk diberikan kepada orang yang layak. Jadi zakat itu sebahagian kecil daripada keseluruhan harta yang kita miliki. Dan Dia minta itu bukan untuk Dia, tapi untuk kita juga. Bila kita bagi zakat, kita dapat pahala, dan pahala itu amat berguna di alam baqa, di alam akhirat sana. Baik, ayat 36 dalam surah Muhammad ini menceritakan sifat dunia. Innama amwalukum, innamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia, yakni kesibukan di dunia. Al-ishtighalu fiha, kata dalam tafsir Al-Jalalain, al-ishtighalu fiha ay fid dunya, hanya saja kesibukan kamu di dunia itu, la'ibun, umpama permainan, walahwun, dan umpama hiburan. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Kesibukan di dunia ini umpama permainan. Apa itu permainan? Dalam Hasyiah As-Sawi dia kata,
al-la'ibu ma yashghalu al-insana wa laysa fihi manfa'atun fil hali wala fil ma'al. Permainan itu sesuatu yang menyibukkan manusia dan dia tidak ada manfaat yang besar pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Wallahu, dan hiburan pula, ma yashghalul insana an muhimmati nafsihi, sesuatu yang menyibukkan manusia daripada tugas-tugas penting dalam dirinya. Itu pengertian yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah dalam kitabnya Hasyiatus Sawi. Jadi dunia ni hanyalah permainan. Permainan ini biasanya dikaitkan dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ni mangkit tidur, makan, mandi, pergi sekolah. Tak pergi sekolah, dia main. Di sekolah pun dia main, balik sekolah pun dia main. Suruh mengaji pun dia main, suruh main pun dia main. Kerja dia main ya. Sebab dalam minda dia tak ada dosa pahala lagi aku buat. Sebab aku ni dapat pahala, aku buat tinggal ni dapat, aku buat aku ni dapat dosa. Yang tu orang yang sudah akil baligh. Orang yang sudah akil baligh dia kena fikir tentang dosa pahala. Tapi kalau budak kecil umur 6 tahun, 5 tahun, dia tak fikir dosa pahala. Kalau habang pun kadang dia tak apa reti. Kerana zaman dia zaman bermain. Ada satu kenyataan dalam bab pendidikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Dia kata la'ib waladaka sab'an adib waladaka sab'an sahib waladaka sab'an. Maksudnya, bermain-mainlah kamu dengan anak kamu ketika berumur 1 hingga 7 tahun. Mengajarlah adab kepada anak kamu ketika 7 tahun yang kedua. Berkawanlah dengan anak kamu ketika 7 tahun yang ketiga. Jadi kenyataan itu menceritakan anak kita haduk dengan kita tu ada 3 tahap yang dibahagikan kepada 7. 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang kedua, 7 tahun ketiga. Daripada 1 tahun sampai 7 tahun dia suruh kita main dengan anak kita. Daripada 8 tahun hingga 14 tahun, 7 tahun yang kedua, dia suruh kita ajak akhlak yang mulia kepada anak kita. Daripada umur 15 tahun hingga 21 tahun dia suruh kita berkawan dengan anak kita. Lepas tu naik umur 22 tak ada dalam rumah dah, dia keluar pergi duduk tempat lain. Biasa anak duduk dengan kita 20 tahun ke bawah. Bila naik 20 tahun ke atas, kalau dia mengaji tinggi, dia keluar pergi duduk asrama. Kalau dia mengaji tak lulus, dia keluar pergi kerja. Dia kerja kilang ke, kerja supermarket ke, duduk kalau start pergi kerja Kuala Lumpur, duduk Kedah pergi duduk Johor. Jadi apa, guru kafar di Johor. Tu dia, Kedah macam tak ada lah. Kadang-kadang dia kena keluar jauh. Balik rumah kita lama-lama sekali. Kalau duduk dekat, duduk Kedah, kerja di Penang, mungkin dia balik seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Kalau pergi duduk di Johor, kadang-kadang raya puasa, raya haji baru balik. Jadi tahap ibu bapa bersama dengan anaknya 10 tahun, 20 tahun yang awal saja. Lepas pada tu, kalau dia kerja, dia duduk tempat kerja. Kalau dia mengaji, dia duduk di tempat mengaji. Kalau kerja pun tak, mengaji pun tak, dia menikah, dia duduk rumah suami dia kalau dia perempuan. Kalau jadi lelaki, dia menikah, dia keluar dengan bini dia, pergi cari rumah sewa, duduk tak lain dah. Jadi sementara anak kamu duduk dengan kamu, kamu kena isi dengan 2-3 perkara itu. Yang pertama, la'ib waladaka sab'an, bermain-mainlah dengan anak kamu ketika anak kamu berumur 1 hingga 7 tahun.
mak ayah kena main dengan anak dia. Anak dia pula main dua jenis. Kalau anak tu lelaki, dia main pistol, dia main senapang, dia main kereta kebal. Kalau anak tu perempuan, dia main anak patung, dia main masak-masak. Kita duk pergi beli senapang pistol bagi kat anak perempuan, dia tak mau. Bagi anak patung dia syok. Beli anak patung bagi anak lelaki, dia lempang. Pasal permainan tu kena sesuai dengan jantina budak tu, lelaki atau perempuan. Kadang-kadang kita, anak kita umur 5 tahun kita balik pada keluar penat-penat, masuk dalam rumah, dia tembak kita. Pasal apa? Dia budak main, kawan duk khayal main combat, main gemak perang. Betul pak dia masuk, dia tembak apa dia. Kita pun nak kena tembak balik. Pasal apa? Bermain-mainlah kamu dengan anak kamu. Ada seorang ayah tu bawa anak dia lintas jalan kereta api. Ayah dia kata kat anak dia, berhenti, berhenti. Anak kiri kanan, lelaki dua umur kecil-kecil. Anak dia tahu pak dia suruh berhenti. Pasal apa? Kereta api nak lalu, tak lagi kereta api belah arwah tu. Jadi mak ayah dia pesan, berhenti, tunggu sat, kereta api lepas. Anak pada pun berhenti. Kereta api main lintas lepas. Okey, jalan bawa anak ada lintas sampai dekat bangunan, nak naik atas bangunan banyak 4-5 tingkat, dia perlu tingkat 5-6. Anak dia kata kat pak dia pula, berhenti. Pak dia terkejut. Kenapa? Sat, kereta api nak jalan. Pak dia pun berhenti, kereta api lepas. Okey, jalan, kereta api dah lepas. Anak dia berlakon balik pak dia tadi. Tadi pak dia hambang betul, berlakon hambang kata jangan lintas kereta api nak jalan ni, kena berhenti, bahaya. Dia ikut pak dia sampai depan, dia berlakon pula, dia tahan pak dia pula. Pak dia nak marah kan, nak buat penampang kan, tak boleh. Pasal apa? Otak budak-budak, otak bermain. Pak dia pun kena ikut anak dia. Tak apalah, tadi aku kata kat hampa ni, hampa kata kat aku balik. Budak kecil-kecil dia berlakon, dia bermain tu perkara biasa. Jangan kita hidup terkekah dia. Kita balik penat-penat, dia anak lelaki, dia tembak kita dengan senapang pistol nak kita beli. Kita marah ke dia, hang tak tahu tak aku tua dah tak main aku ni. Ni mainan hang duk tembak aku. Dia nak berkawan dengan kita, dia nak main badminton dengan kita. Kadang-kadang tak main dah riau. Pak kalau main badminton kalah dengan anak dia muda kuat pandai. Kadang nak main bola dengan kita, kadang nak naik kong pak dia, Tok Wan dia. Kan dekat pak Tok Wan pun dia berdarah. Cucu pergi suruh Tok Wan kupas cekelat, lepas tu dia shot cekelat dalam mulut Tok Wan tu. Tak kacau Tok Wan tu nak makan. Tapi cucu main baik dengan Tok Wan, anak pun kadang nak main dengan pak. Ketika itu ulama menyatakan, bermain-mainlah kamu dengan anak kamu ketika berumur 1 hingga 7 tahun. Budak kecil ni dunia dia dunia main. Bangkit tidur, pergi sekolah pun nak main, makan pun nak main, lepas sembahyang pun nak main, tengah sembahyang pun main. Kadang-kadang tengah sembahyang pun dia main juga. Jadi dunia budak-budak ni dunia main, tapi kena ada jadual, kena ada kawalan. Kalau biar kat dia 24 jam dia nak main. Orang tua-tua pun kalau siang malam fikir main, perangai macam budak kecil. Budak kecil tu tak apa, dia tak ada tulis dosa pahala. Orang tua ni makin tidur main, pagi main, tengah hari main, petang main, malam main. Itu nak kena cek. Pasal kita boleh bermain hanya dalam masa-masa tertentu, untuk merehatkan minda, untuk dan jaga kesihatan. Bagi keluar peluh, silakan. Jangan main pagi, petang, malam, hantu biang kat budak-budak. Jadi kita boleh bermain kerana Nabi SAW mengajar bahawasanya kita boleh bermain-main dalam masa tertentu. Sebagai contoh, Nabi SAW melihat seorang sahabat bermain senjata di hadapan Masjid Nabawi. Dia tengok dengan saudara Aisyah radhiyallahu anha, dan ada hadis berbunyi sa'atan wa sa'ah, bergurau dan bermain itu boleh lama-lama sekali, bukan 24 jam.
lama-lama sekali seseorang itu nak bermain, silakan. Maka ada ulama susun kitab, dia tulis Al-Adabul Islamiyah, adab-adab Islam. Di antara tajuk yang dibicarakan ialah Adabur Riyadati fil Islam, adab bersukan menurut pandangan Islam. Adab bersukan antara lain kena tutup aurat, adab bersukan antara lain kena jaga semayang 5 waktu, jangan bersukan sampai tak semayang, lajak sampai maghrib, jangan. Adab bersukan jangan sampai berkelahi disebabkan sukan. Banyak yang disebutkan di situ. Kerana Islam ni agama adab. Maka begitu juga bermain-main. Ada orang dia nak main, lepas asar dia nak main, silakan, tapi kena tutup aurat, tak boleh pakai seluar pendek, tapi kena jaga semayang, mayang asar dulu baru main. Jangan lajak sampai ke maghrib, sebelum maghrib kena berhenti dah. Jadi permainan itu tidak terlarang. Yang terlarang apabila melanggar sesuatu yang dibataskan oleh syarak. Yang terlarang itu apabila berlebih-lebihan. Hiburan pun sama. Bila hiburan tu 24 jam siang malam, berlebih-lebihan sampai tak ada zikir. Zikir sepatah pun tak bunyi, tapi menyanyi siang malam, dengar lagu siang malam, pagi petang. Berlebih-lebihan itu adalah melampaui batas. Sebahagian orang dia isi hidup dia dengan 2 perkara sini. Yang pertama main, yang kedua hiburan. Jadi celik-celik mata, aku nak cari kerja, aku nak cari duit, aku nak cari hiburan, aku nak cari permainan. Ibadat tak ada dalam minda dia, ilmu tak ada dalam minda dia, mengaji tak ada dalam minda dia, zikrullah tak ada dalam minda dia, sembahyang sunat segan. Tu kacau. Pasal apa? Pasal dia berasa dunia ni hanya tempat nak hibur hati, hanya tempat nak syok. Bahaya. Bahaya bila kita melebihkan permainan ke atas tanggungjawab kita. Celik-celik tidur, pegang handphone, main apa? Main game. Main game tu kalah lawan, menang pun lawan juga. Menang pun nak lawan, kalah pun nak lawan. Lah kali habis masa gitu. Main lama-lama sekali sat-sat siapa, tapi kalau berlebih-lebihan sampai semayang lagi masuk balik kartun nak kita duk main tu, bahaya. Jadi budak-budak kecil kalau kita tengok, dia hanya nak syok tengok TV, syok main game, syok tengok drama kartun, gambar kartun, syok naik gerek, syok main bola, perempuan syok main dangau. Jadi depa kehidupan mereka, zaman mereka adalah zaman berhibur dan bermain. Tapi kita kena kontrol. Bila dia umur 6 tahun, 7 tahun dia nak berhibur main, memang zaman dia lagu tu. Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah sebut dalam kitabnya Tasbitul Fuad. Nama kitab tu Tasbitul Fuad, 2 jilid. Dia cerita kalau kita berhadapan dengan budak-budak yang memang kehidupan mereka adalah bermain, kita tak boleh halang, melainkan kita kena pantau. Sekiranya dia bermain dan mengganggu orang, yang tu kita nak kena halang, yang tu kita nak kena kontrol, yang tu kita nak kena ubah tempat. Daripada tempat main yang ganggu orang, pergi tempat main yang tak ganggu orang. Daripada dia main siang malam, tengok dia main bagi siang sudah, malam jangan duk main. Malam pun dia main juga. Kadang-kadang bukan tu kat budak-budak, orang tua pun main di malam hari. Dan ada orang mati serangan jantung rebah dalam court badminton. Main badminton pukul 11 malam, pukul 12 malam, sebelum main makan kenyang-kenyang, makan roti canai lapar semua kenyang-kenyang, pergi main, lari laju ligan bulu tangkis lebih pada jantung duk pam di dada dia. Akhirnya dia rebah dalam tu, mati dalam gelanggang badminton. Karena pukul 12 malam, pukul 13 malam, pukul 1 pagi itu bukan masa yang untuk kita main lasak sangat. Tiba-tiba kita lasak sampai jantung kita dah tak stabil untuk nak pam
denyutan jantung kita dengan pergerakan kita lari ke depan, brek, pas belakang, brek kiri kanan. Kadang-kadang kita dengar 2-3 orang yang kita jumpa, ada yang saya kenal mati dalam gelanggang badminton, ada mati lepas balik main badminton kerana dia main di malam hari pukul 11 pagi, 11 malam, 12 malam, terlalu pulun lebih daripada sepatutnya. Nak main petang ke pagi kan, main dalam ala kadar. Jangan permainan itu menyebabkan kita rebah arwah tu, kerana kita pulun main sekadar nak tolong peluh, nak bagi sihat badan. Ni main nak menang liga sungguh-sungguh tak kira waktu, dibimbangi dia memberi kesan kepada kesihatan. Main untuk dapat kesihatan yang baik, tiba-tiba main kesihatan dia kuih teruk lagi. Jadi ala kadar, hadis kata sa'atan wa sa'ah, lama-lama sekali. Maksudnya bukan 24 jam. Hak 24 jam, 23 jam, 20 jam tu budak-budak. Budak-budak pun kita nak kena kontrol. Kalau biar dia main selalu sampai tak ada masa untuk pelajaran, tidak ada masa untuk ibadat. Masa ni main, masa ni baca buku, masa ni pergi sekolah, masa ni pergi tuition, masa ni mengaji qiraati. Kena ada jadual untuk kita pastikan anak kita main tu sekadar ala kadar, sekadar nak merehatkan minda. Seorang sahabat nama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia sibuk mengajar, seduk saat dia kata, mari kita berehat. Mai sebutkan beberapa syair, maksudnya dia rehat dengan beberapa pantun syair ataupun nasyid-nasyid untuk merehatkan minda dia, jiwa dia yang dipenuhi dengan ibadat, dipenuhi dengan ilmu. Ada satu masa dia kata kita kena rehat, maka tolong baca kepada aku syair-syair yang baik-baik untuk aku dengar dan merehatkan minda aku. Ada satu kenyataan dalam kitab yang membahaskan tentang asy-syi'ru hikmatan, syair itu hikmah ataupun alfu hikmah wa hikmah. Nama kitab dia 1001 hikmah. Dia kata wa mai kata-kata hikmah, wa mai kata-kata baik, wa mai kata-kata syair, wa mai kata kalau zaman lalu nasyid-nasyid, qasidah-qasidah untuk merehatkan minda, untuk menghiburkan hati dalam masa-masa tertentu akibat daripada kepenatan di dalam aktiviti harian. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, dia di samping dia ada fatwa dia ada kitab hadis yang dia karang nama Musnad Asy-Syafi'i, dia ada kitab hukum hukam fiqh yang dia fatwakan. Dia juga menulis satu kitab tajuk dia Diwan Al-Imam Syafi'i, ataupun orang susun himpun syair-syair yang dia datangkan, syair-syair baik yang dia reka dan dia tulis. Dinamakan kitab itu Diwan Imam Syafi'i. Apa makna Diwan Imam Syafi'i? Makna dia himpunan syair-syair yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ada ketika dia bahas tafsir, ada ketika dia bahas hadis, ada ketika dia bahas hukum hakam halal haram, ada ketika dia bahas tentang perubatan menurut Islam, ada ketika dia bahas tentang kata-kata syair, kata-kata hikmah yang boleh menjadi panduan manusia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun sama, ada Diwan Imam Ali karramallahu wajhah. Ada kitab nama Nahjul Balaghah, himpunan kata-kata Sayyidina Ali. Ada ulama nama Al-Imam Al-Abul Atahiyah, syair-syair pujian dan nasihat. Jadi membaca syair itu ada kalanya baik, ada kalanya tak baik menurut isi kandungan syair itu. Kalau syair itu isi kandungannya memuji Arab, isi kandungan dia memuji perempuan kalau dia orang lelaki, isi kandungan dia mencerca orang lain, nama dia Al-Hijab. Kalau kandungan dia itu tak elok, maka syair itu jadi tak elok. Dalam surah Yasin kata wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah, dan kami tidak mengajar kepada imam, kepada Rasulullah itu syair, dan baginda tidak sepatutnya berkait dengan syair.
Walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang macam syair, tapi Nabi SAW tidak mencipta syair. Kalau Rasulullah mencipta syair, saya orang kata Quran tu Rasulullah cipta juga. Syair hebat tu pun dia karang, Quran mungkin dia karang juga. Maka Nabi SAW tidak diajak syair, dan tidak sepatutnya syair kepada Nabi SAW. Dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, inna minasy-sya'ri la hikmatan. Sesungguhnya sebahagian daripada syair itu merupakan kata-kata hikmah, kata-kata yang baik, yang bagi manfaat, yang bagi panduan kepada orang yang mendengar ataupun membaca kata-kata itu. Maka syair itu terbahagi dua, syair yang baik, syair yang jahat. Syair yang jahat dituturkan oleh musyrikin, oleh Yahudi, oleh orang kafir, mencerca Islam, mencerca Allah dan Rasul, sehingga Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pandai syair, uhjuhum wa ruhul qudusi ma'ak. Rasulullah kata, naik atas mimbar, jawab balik cercaan mereka, malaikat bersama engkau. Malaikat akan tolong bagi ilham untuk kamu menuturkan syair-syair bagi membela Islam dan mencerca musuh yang mencerca Islam dengan syair mereka. Jadi seperti mana syair itu ada kata-kata baik, kata-kata jahat, lagu-lagu pun sama. Ada lagu-lagu yang boleh kita pakai, ada lagu-lagu yang tak boleh kita dengar, tak boleh kita ikut. Ada lagu raya, dia kata apa? Kan ku sujud di kakimu. Bisa dengar lagu tu? Anak kata kat mak dia bila main raya, cik nak sujud di kaki mak. Tak elok lagu tu. Nak sujud hanya kepada Allah, kepada orang tak boleh sujud. Dia pergi habang kat mak dia, kan ku sujud di kakimu. Macam mana rentak saya pun tak ingat. Tapi ada lagu raya lagu tu. Jadi kata-kata sedemikian tak berapa sesuai. Kerana apa? Kerana sujud tak boleh ke orang. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ke orang tak boleh, tak sesuai. Mak nak sujud kepada anak-anak, sujud kepada mak tu agama Hindu kan, agama Hindu Paria, agama Hindustan. Manusia sujud kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku nak suruh seseorang tu sujud kepada seseorang, nescaya aku akan suruh seorang isteri sujud kepada suaminya. Tapi oleh kerana tak boleh sujud sama-sama manusia, maka tak boleh bagi sujud siapa pun kepada mana-mana orang. Tiba-tiba ada lagu dia katakan, ku sujud di kakimu, ku pohon restu. Lagu dia lagu tu. Tak boleh, lagu tu tak berapa elok. Begitu juga nasyid. Nasyid yang kadang-kadang mengubah makna kepada yang tak elok, tak boleh kita nyanyikan. Contoh kita kecil-kecil dulu ada pertandingan musabaqah tilawatil Quran. Ada nasyid yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar sedap, tapi makna dia tak betul. Pasal apa tak betul? Kerana akbar itu ba fathah ra. Kalau ba tu ditambah alif, jadi akbar, makna dia gendang. At-tablul kabir, gendang yang besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah itu gendang. Maka bertukar makna. Kalau dia tahu makna dia dah bertukar, dia duk baca juga boleh membawa kepada murtad, wal-iyadzubillah. Kalau dia tak tahu, dia kena mengaji. Bila mengaji, dia akan jumpa sekiranya dipanjangkan ba, ditambah alif, maka maknanya sudah bertukar daripada maha besar kepada gendang. Gendang yang besar, at-tablul kabir. Jangan kita bernasyid sedemikian. Lah ni tak berapa ada dah lagu tu. Dulu tahun 80-an, 90-an juga.
lah orang tak baca lah lagu tu. Zikir pun sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Awal-awal tak apa lagi. Mai tang ujung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lingkup. Pasal dia panjang bar. Dan ada tu imam di satu tempat daripada i'tidal kepada sujud dia panjang tang tu. Kita kalau daripada i'tidal nak pergi sujud, kita kena panjang tang lam. Allahu akbar. Tak apa panjang tang Allah tu tak apa. Dia ada Allahu akbar tu dia. Pi panjang tambah. Lari makna dia apa? Mana genap. Jadi syair, nasyid kan, lagu kan nak kena tengok makna. Begitu juga zikir nak kena tengok makna. Jangan bagi betul-betul lari makna. Satu lagi yang kadang-kadang orang buat tapi dia tak sedar ialah melafazkan sembahyang zuhur. At-talaffuz bin niyah, melafazkan niat sembahyang zuhur. Kalau dia silap baris, bersilap makna. Iaitu baris pada huruf za pada perkataan zuhur itu mesti dibaca dengan dhammah dan disukunkan ha. Itu yang betul. Usalli fardaz zuhri, dha baca dengan fathah, usalli fardha, za baca dengan dhammah. Zuhri, ha tu betul. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin makmuman adaan apa semua habis. Yang salah baca dengan fathah za. Usalli fardaz zahri 4 rakaatin, saja aku sembahyang fardu belakang. Az-zahri mana belakang, az-zuhri mana zuhur. Kita nak sembahyang zuhur bukan nak sembahyang belakang. Maka baris pada za tu nak kena perhati. Pastikan baris pada huruf za itu berbaris dhammah, bukan berbaris fathah. Kalau baris fathah seperti mana sebahagian, makna dia bertukar daripada makna zuhur kepada makna belakang. Jadi kita nak kena berhati-hati pada menyebut perkataan zuhri. Pastikan barisnya yang betul, iaitu baris dhammah. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin sampai habis. Itu yang tepat. Yang salah usalli fardaz zahri 4 rakaatin. Fardaz zahri patahkan za, itu salah. 2-3 benda tu nak kena perhati. Dalam syair kah, dalam kata-kata biasa kah, dalam ucapan kan, nak kena perhati dia punya maksud. Jadi kesimpulan dia, kita nak berhibur dengan lagu-lagu nasyid-nasyid silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita nak berhibur dengan permainan silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang seseorang itu tak boleh kawal diri dia bila dia jumpa permainan siang malam, dia kira nak main. Khususnya apabila seseorang tu terlibat dengan main game. Dia boleh handphone tu siang malam dia nak main game. Pukul 2 pagi dia main game, pukul 4 pagi dia main game. Tak tahu semayang lintang pukang di mana, subuh qada ke tak qada ke, dia tak kira dah. Kerana aku duk main ni tak pernah menang. Kalau menang lagi dia tak menang lagi menang. Kalau lama-lama sekali itu boleh gagah. Ni siang malam 24 jam dengan permainan dia. Dunia ini tempat permainan dan hiburan, tetapi orang yang bertakwa dan beriman pasti dapat pahala. Jangan sampai kita main tak fikir dosa pahala. Jangan sampai kita berhibur tak fikir dosa pahala. Hari ini orang berhibur, dia tak fikir dosa pahala, dia bercampur lelaki perempuan, dia tak tutup aurat dan sebagainya. Adab berhibur dia tak baca. Yang dia tahu hiburan boleh, dia kata. Ada ulama-ulama susun adab-adab berhibur di dalam kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa mereka.
ada bermain dalam kitab-kitab dan fatwa mereka. Tang adab tu manusia tak perhati. Manusia kira yang penting aku boleh main, yang penting aku boleh syok, tak kira benda tu boleh ataupun mengundang dosa atau pahala. Jadi kehidupan dunia ini adalah permainan, adalah hiburan, dan Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan menyatakan wa in tu'minu wa tattaqu, jika kamu beriman dan bertakwa, ay wa tattaqullaha wa dzalika min umuril akhirah. Kalau kamu beriman dan bertakwa, kamu isi hidup kamu dalam kamu bermain dan berhibur itu dengan keimanan, dengan ketakwaan. Kamu yakin apa yang saya main ni akan dipersoalkan, maka saya main tak boleh terlibat dengan dosa. Apa yang saya hiburkan diri saya akan dipersoalkan, maka tak boleh terlibat dengan dosa. Saya lapar, saya dahaga. Bila saya makan kenyang, saya minum air yang haus dan dahaga. Setelah saya kenyang dan dahaga akan dipersoalkan. Selepas kamu lapar, kamu nak minum dan makan, kamu Allah bagi makanan dan minuman. Selepas kamu kenyang dengan makanan dan minuman, kamu rasa syok, maka kamu rasa syok itu satu nikmat. Nikmat itu bukan pergi begitu sahaja. Quran kata summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akhirat esok akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW baca ayat ni ketika baginda keluar dalam keadaan lapar dan dahaga. Apa pun tak ada. Tak ada nak makan, tak ada nak minum. Maka keluar dalam keadaan lapar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tengah jalan. Kamu buat apa keluar pada rumah waktu ni? Saja nak tengok muka Rasulullah, saja keluar nak jumpa Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tak gamak nak habaq, kata dia keluar pasal lapar dan dahaga macam Rasulullah juga. Lepas tu berjalan dua orang. Sampai tengah jalan jumpa pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, kenapa kamu keluar waktu macam ni? Sayyidina Umar habaq betul, lapar ya Rasulullah. Rumah saya nak makan tak ada, minum tak ada, mungkin suasana panas, kemarau dan sebagainya, menyebabkan keluar pada rumah kerana terlalu lapar. Rupanya tiga-tiga orang ni keluar pasal lapar. Musim tu musim susah. Nabi SAW lapar dan dahaga, Sayyidina Abu Bakar lapar dan dahaga, Sayyidina Umar lapar dan dahaga. Bila jumpa tiga-tiga orang, Sayyidina Umar kata saya keluar ni pasal lapar. Maka Rasulullah kata jom kita pergi rumah si fulan. Pasal si fulan itu orang kaya, dia ada kebun kurma, dia ada binatang-binatang, dia bela banyak kambing, unta. Maka Rasulullah ajak pergi makan di rumah dia. Rasulullah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai di rumah dia, bagi salam, dia tak ada di rumah. Yang ada bini dia. Bini dia jawab salam. Bini dia keluar tengok Rasulullah main, Sayyidina Abu Bakar main, Sayyidina Umar main. Maka Rasulullah tanya, suami kamu pergi mana? Jawab oleh isteri dia, suami saya pergi ke satu tempat ambil ayam. Kalau kita zaman lah kita kata pergi telaga lah, pergi cedok ayam telaga. Buh dalam timba ataupun dalam tong untuk digunakan bagi minum. Ayam yang jernih, yang elok, yang sejuk, yang sedap, untuk diminum, disimpan dan diminum oleh keluarga. Suami saya pergi telaga cari ayam. Kalau telaga lah, kalau sungai pun sungai lah. Yang penting laki saya tak ada di rumah kerana pergi ambil ayam minum. Buh dalam bekas daripada kulit kambing. Kulit kambing tu dibuang, isi dia makan, dibuang dia punya bulu kambing, kemudian dijahit, dicuci, dibersihkan, dijahit, buat macam tempayan, ada tudung dia, buah ayam tu simpan, jadi sejuk macam ayam dalam tembikar. Laki saya pergi ambil ayam, duk tak lama laki dia balik, melelong-melelong, bawa ayam tu berat. Hadis kata balik dalam keadaan terhoyong ayam, melelong-melelong. Sampai di rumah dia tengok Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duk ada di depan rumah dia, duk tunggu kepulangan dia. Dia gembira, dia terlalu syok. Akulah tuan rumah yang paling bahagia, paling istimewa hari ini, kerana tetamu aku tetamu yang paling istimewa. Aku paling syok sekarang ni kerana main rumah aku orang paling baik.
Yang main rumah aku nombor 1 baik Rasulullah, nombor 2 Sayyidina Abu Bakar, nombor Sayyidina Umar. Tak ada orang paling baik daripada 3 orang ni. Kita kalau tetamu main rumah kita orang baik-baik, kita syok. Tapi kalau tetamu main rumah kita jenis pening ayat ketum, kita apa pening kepala. Main rumah kita mayang pun tak, duk kira sembang bab dunia saja, perkenal orang tu, mohong orang ni, mai tak mau balik pula dah. Nak duduk rumah kita 2-3 jam, nak sembang macam-macam. Kita usah hati. Mat ni aku, awang ni aku tahu jenis pembohong satu kampung, mai dia mohong aku pula dah. Kita usah hati, tamu mai tak ketahuan hala. Tapi kalau tetamu mai rumah kita, tok guru besar mai rumah kita, minum air rumah kita, makan cucuk rumah kita, kita kata tak sah balik dapat tidur sini apa. Pasal kita syok orang baik mai rumah kita. Inilah yang berlaku kepada sahabat tadi. Aku orang paling syok, paling bahagia hari ini kerana tetamu yang mai rumah aku orang yang paling baik. Maka dia letak ayat, dia salam dengan Nabi SAW dengan para sahabat, dia ambil pisau. Rasulullah tanya, nak pergi mana tu? Nak pergi ambil buah kurma, nak pergi sembelih kambing. Dia pergi ambil, dia tetap pokok setandan kurma. Ada situ kurma masak, ada situ kurma kering, ada situ kurma separuh-separuh. Semua jenis kurma ada situ. Karena nak jamu tetamu yang istimewa, ambil umai semua jenis buah. Nak kurma muda, kuti tani, nak kurma masak, ambil tani, nak kurma separuh-separuh, ambil tani. Semua jenis hidangan saya buh, semua special, semua ada. Hak mana elok-elok ambil, berasa nak makan tetamu macam mana silakan. Kemudian dia bawa pisau. Rasulullah kata, Nabi tu nak sembelih kambing pula, nak jamu Rasulullah. Pasal Rasulullah mai rumah saya nak jamu daging kambing. Nabi SAW bersabda, iyyaka wal halub, jangan sembelih yang ada anak yang sedang untuk bagi susu ke anak dia. Hak lain tak apa. Maka dia pun sembelih bakar kambing bagi Rasulullah makan dengan Sayyidina Bakar dengan Sayyidina Umar. Habis makan, mula dia bagi buah kurma dulu, lepas tu dia bagi makan daging kambing. Habis makan, maka Rasulullah pun nak balik doa kat dia, nak balik dengan Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akhirat esok kita akan ditanya tentang nikmat yang kita perolehi. Maksudnya tadi kita keluar dalam keadaan lapar, dahaga, lah kita dah kenyang. Lepas kenyang ni nikmatnya Allah Ta'ala tanya, aku bagikan hang nikmat makan, nikmat minum. Hari-hari hang makan minum sampai kenyang. Lepas kenyang hang buat apa? Lepas kenyang saya syukur, alhamdulillah dapat pahala. Lepas kenyang saya dapat tenaga, dengan tenaga tu saya guna pergi mengaji, saya guna untuk semayang, saya guna untuk buat baik, dapat pahala. Dengan lepas kenyang tu semayang pun tak, alhamdulillah pun tak bunyi, alhamdulillah tak apa sunat. Tapi kalau alhamdulillah lagi baik. Tapi lepas kenyang semayang 5 waktu pun tak, maka dia telah kufur terhadap nikmat kekenyangan, nikmat kesihatan, nikmat hilangnya dahaga yang dia dapat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita kenyang makan, maka kita kena fikir benda ni akan disoal oleh Allah di akhirat. Daripada hadis tu ulama petik beberapa hukum. Di antara lain ulama kata, apabila kita nak makan makanan, campur di antara makanan itu tak kiralah daging ke, ikan ke, udang ke, sotong ke, tetapi dalam makanan yang kita nak makan itu bertemu dengan sejenis buah-buahan, ada buah situ, maka disunatkan makan buah dulu, lepas tu baru makan yang lain. Buktinya hadis dalam ayat Quran dalam surah Al-Waqi'ah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah dulu disebut, baru disebut daging burung. Dalam syurga orang makan buah, orang makan daging burung, orang makan makanan sekian, disebut buah, disebut makanan yang lain. Maka buah tu didahulukan. Ketika bertemu antara buah kurma dengan kambing, dia jamu buah kurma dulu kepada Nabi SAW, lepas tu baru bagi makan kambing. Maka makan buah ni baik sebelum makan makanan. Walaupun boleh kita makan belakang, tapi sunnahnya, afdalnya, yang terbaik makan buah dulu. Tak kira lah buah kurma ke, buah pisang ke, buah temikai ke, buah limau ke. Kita pergi makan kenduri, kadang ada buah temikai, kadang ada pisang, kadang ada buah limau, kadang ada buah anggur, tak kira. Bila ada dalam hidangan kita, lauk kita 7 mata, 5 mata, 3 mata tu ada buah, sunnahnya makan buah dulu, lepas tu baru makan nasi dengan lauk yang dihidangkan.
Kita orang Melayu nak makan buah belakang, dia kata cuci mulut. Tapi afdalnya makan buah dulu, berdasarkan ayat dalam surah Al-Waqi'ah dengan surah At-Tur, dan berdasarkan hadis tadi. Para sahabat makan dengan Nabi SAW, makan buah dulu, lepas tu baru makan daging kambing yang dibakar dan dijamu oleh tuan rumah tadi. Buah pisang ke, buah kurma ke, tak kira. Bahkan ada kenyataan yang dibuat kajian, siapa yang makan buah di pagi hari memberi kesan baik kepada ususnya. Usus siapa yang makan buah kurma di pagi hari, siapa yang rajin makan buah kurma tidak akan kena penyakit usus. Yang tu saya tulis dalam kenyataan dalam kitab doa amalan mengundang rezeki yang warna hijau yang tebal itu ada. Dan ada kenyataan doktor pakar perubatan yang disebut dalam YouTube ada, tapi dia tulis dalam bahasa Arab. Siapa yang makan pisang 1 biji pagi, tiap-tiap pagi makan pisang sebiji, pisang itu mendatangkan 7-8 manfaat. Salah satunya ia menurunkan kadar kolesterol yang memudaratkan dan memberi kebaikan kepada jantung. Salah satunya dia boleh merawat usus yang luka, dia memberi tenaga dan sebagainya. Satu kenyataan tu lebih kurang 10 fadilat memakan sebiji pisang ketika perut kosong di pagi hari. Kita tak ada tu, kita kira setahun sekali pun tak apa, sebulan sekali pun tak apa. Pisang bukan sedap mana pun, kita makan hal lain tak apa. Main darian ke apa, tu kita telan. Pisang tak mau. Hak tu orang duk main hari Jumaat. Hari Jumaat pitak datang pelenggak depan masjid. Pisang mu, pisang ni. Kita tengok pun tak mau, tak nak makan. Padahal pisang tu ada khasiat tersendiri, dikaji oleh pakar-pakar perubatan. Allah Ta'ala letakkan ubat-ubat tertentu di situ. Dan pisang ni salah satu dari buah-buahan yang disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa talhin mamdud, disebut pisang. Disebut juga pokok bidara dalam Quran. Pokok bidara juga bagus, buah bidara bagus. Wa sidrin makhdud, sidrin itu bidara. Pokok bidara disebut dalam Quran. Bila sebut dalam Quran ada manfaatnya. Daun bidara, minyak bidara. Bahkan madu lebah yang paling terkenal di dunia datangnya daripada negara Yaman, dan di Yaman itu pula datang daripada satu lembah nama dia Lembah Dawan, Wadi Dawan dipanggil, di Dalwa'inun. Di kawasan Wadi Dawan itu tumbuh pokok bidara begitu banyak, dan madu lebah akan datang di situ setahun sekali berhimpun untuk mengeluarkan madu. Setahun sekali dia main, lepas tu dia pergi. Waktu lain ada tapi tak banyak. Maka madu itu dia ambil, disimpan bersetahun. Jadi madu yang terkenal di dunia, bahkan termahal di dunia, bahkan tersedap di dunia, nama dia madu lebah Yaman, dipanggil madu sidir. Asal sidir. Apa makna sidir? Sidir itu daripada Quran. Sidrun makhdud. Perkataan sidir ada dalam surah Waqi'ah. Sidrun maksudnya pokok bidara. Madu yang datang daripada lebah yang memakan manisan daripada bunga di pokok bidara. Maka pokok bidara ada dalam Quran, pokok kurma ada dalam Quran, buah kurma ada dalam Quran, pisang ada dalam Quran, delima ada dalam Quran, rumman kata dalam Quran, zaitun, tin. Ada ulama tulis satu kitab, satu jilid, tajuk dia buah-buahan dalam Al-Quran dan khasiatnya. Setiap buah-buahan yang disebut oleh Quran itu dibuat kajian, khasiat dia sekian. Maka di antara yang disebut dalam Al-Quran adalah pisang. Maka pisang dibuat kajian, ada manfaat tertentu yang disebutkan dan dibuat kajian oleh para ulama pakar-pakar perubatan. Jadi kita dapati bahawasanya Nabi SAW setelah makan buah kurma, setelah makan daging kambing, setelah kenyang, masa keluar pada rumah tu lapar. Hadis ni ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang kita mengaji hari itu. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ada cerita ni. Nabi SAW lepas makan kenyang, Rasulullah bersabda, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan disoal pada hari akhirat tentang nikmat yang kalian perolehi. Maka orang yang beriman dan bertakwa diisi kesukaan dia dalam permainan, dalam hiburan, dalam makanan, dalam minuman,
supaya pengisian itu ada nilai pahala. Dia mengikut adab-adab syarak supaya tak terlibat dengan dosa. Dia nak main silakan, tutup aurat ketika bermain. Dia bermain silakan, jaga semayang, jangan main sampai tuang tak semayang. Dia nak main silakan, tapi jangan berkeli dengan sebab main tu. Main bola berkeli bertumbuk tengah padang bola, main badminton berkeli pasal kau ni kata bulit bola tangkis masuk dalam gelanggang, kau ni kata duk atas aurat, kau ni kata lepas keluar. Keli sampai sumpah-sumpah pula. Wallahi bola tangkis masuk dalam, wallahi aku nampak dia luar, sumpah dua-dua berdosa salah seorang tu. Piduk sumpah tepi bola badminton. Pasal apa? Kerana permainan itu kadang-kadang menyebabkan emosi dia tidak terkawal, cari pasal berkeli dengan orang. Berapa banyak orang yang dedah aurat ketika main bola bersukan, berapa banyak orang yang bertumbuk tengah padang bola kerana sukan. Maka permainan yang sampai berkeli, permainan sampai benda wajib tak dilaksanakan, main bola lepas asar sampai tak mayar asar, yang tu permainan yang terlalu bahaya kerana menyebabkan mengundang dosa dan mengusir pahala. Masa pun dah terlajar dah. Ayat yang kita baca pagi ini menyatakan kehidupan dunia itu tempat permainan dan berhibur, tetapi jika kamu beriman dan bertakwa, Allah pasti berikan pahala-pahala, dan Allah tak minta harta kamu yakni keseluruhan, bahkan yang diminta hanya sedikit, iaitu zakat yang diwajibkan. Allah minta suruh bagi kat fakir miskin dan golongan yang layak. Bila kamu bagi, kamu dapat pahala. Orang yang terima suka kat kamu, maka ketika itu kamu semakin istimewa. Sekadar ini dulu, insya-Allah kita sambung besok ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi sebelum akhir, kita esok ni ada PKP 2 minggu. Jadi pengajian kuliah duha kita dicutikan sementara nak selesai PKP, dan untuk kuliah subuh juga kita hanya buat secara online. Jadi tuan-tuan yang hadir, mungkin kita minta maaf untuk pengajian itu kita hanya untuk dalaman. Jadi tuan-tuan boleh mengaji di rumah, buka handphone, mengaji secara online. Kerana kuliah subuh kita buat secara online sepanjang PKP ini. Kuliah duha tak ada cuti. Itu satu. Yang kedua, kita ada plastik di luar tu, ada orang buat kenduri sikit. Tuan-tuan tolong ambil seorang satu plastik lagi. Tapi sebelum kita balik, sebelum kita ambil makan, kita buat tahlil 2-3 minit kerana hajat daripada Tuan Kunuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa syahidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه جميعا بسم الله الرحمن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه إن يا الله ما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة وبركة منك شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثوابا مثله ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابع التابعين عن بإحسان إلى يوم الدين ثم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من جمعنا هنا بسببه مخصوصا إلى أرواح مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم الأمر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرادة ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك لنا وله من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Jadi sekali lagi saya ulang, kuliah duha kita untuk 2 minggu, hari Sabtu kita cuti tak ada. Kuliah subuh kita mengaji secara online bermula pagi esok sampai habis PKP. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.